Siapa tak kenal Cristiano Ronaldo? Angkat tangan. Banyak tahu berapa orang tak kenal? Takkan tak kenal kot. Beliau menang Ballon d'Or selama berapa kali? 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Atuk Cyber. Hari ini kita nak bincang Saudi Premier League, Liga Perdana Saudi Arabia. Kembali kepada Ronaldo. Beliau pernah bermain untuk kelab Sporting Portugal. Kemudian dia pindah ke Manchester United. Dia betul-betul dah buat nama dia sebagai penyerang yang terbaik. Kemudian dia pindah ke Real Madrid, La Liga Spanyol, Juventus Itali, dan kembali kepada Manchester United pada 2020. Tapi pengembaliannya tu tak berapa menjadi. Jadi lepas tu dia berpindah ke kelab mana sekarang dia main? Siapa tahu? Sila letak dalam ruangan komen. Al-Nasr di Liga Perdana Saudi. Siapa sangka pada umur 38 tahun Ronaldo masih boleh main at the highest level. Dan dia dah sumbat gol sebanyak 9 gol sekarang ni sejak tahun 2023. Berapa gaji dia tuan? Gaji Ronaldo sekarang setahun ialah Great Britain pound sterling 200 juta bersamaan dengan 1.1 bilion ringgit Malaysia setahun. Konglomerat kat Malaysia pun nak dapat untung bersih 1.1 juta susah. Tapi Ronaldo 1.1 juta ringgit setahun tax free. Sebab di Arab Saudi dia tak payah bayar tax. Kemudian selepas Ronaldo menyusul pula bintang-bintang seperti Neymar. Siapa lagi? Mane. Sadio Mane ni dia pernah main untuk Liverpool, kemudian dia pindah ke Bayern Munich, tak menjadi. Sekarang dia pergi ke Arab Saudi. Siapa lagi? Roberto Firmino yang main untuk Liverpool. Jordan Henderson, mantan kapten Liverpool. Fabinho, pemain Liverpool. Siapa lagi? Pemain Man City seperti Riyad Mahrez daripada Algeria, berasal dari Algeria. Dan Aymeric Laporte. Aymeric Laporte ni dia asalnya Perancis tapi dia sekarang berpindah kepada Spanyol. Dan ramai lagi pemain-pemain yang terkenal seperti Edouard Mendy, pemain Chelsea, Seko Fofana, pemain Chelsea, Karim Benzema, pemain Real Madrid dan kapten kelab Perancis. Karim Benzema pun berpindah ke Arab Saudi. Dan kita tak payah cerita lah berapa dia punya transfer fee ya. So memang juta-juta lah dia punya gaji ni. Berbanding kalau dia main dekat Eropah, mungkin gaji dia orang adalah sekarang 4 kali, 5 kali, 10 kali lebih tinggi daripada semasa mereka main di Eropah. Siapakah pelabur utama ni yang boleh bawa masuk pemain-pemain import ke Arab Saudi ni? Pelabur utamanya ialah Public Investment Fund of Saudi Arabia yang kalau di Malaysia ni kita kata khazanah nasional lah. Kalau di Singapura kita kata Temasek lah. Okay, ni adalah konglomerat company yang keupayaan dia ialah duit yang banyak untuk melabur. So, Public Investment Fund of Saudi Arabia telah melabur ke dalam membeli kelab Al-Ittihad, kelab Al-Ahli, Al-Nasr dan kelab Al-Hilal. So, banyak pemain antarabangsa ini bermain pada kelab-kelab ini. Apa gunanya? Kenapa yang melabur banyak-banyak sangat ni? Apa untung dia? Okey, seperti kita tahu, pemimpin utama Arab Saudi sekarang ialah Putera Muhammad bin Salman. Kerana ayahnya sekarang gering, tak sihat sangat. So dia yang take over, dia yang run the country. Putera Muhammad bin Salman ni banyak cita-cita, banyak impian dia. Yang pertama, advantage dia adalah impact kepada pemain tempatan. So bayangkan kalau dalam satu tim tu ada 50% pemain import bertaraf antarabangsa yang biasa main kat World Cup. Kemudian lagi 50% adalah pemain-pemain Arab Saudi. Pemain-pemain mungkin World Cup Arab Saudi 2022, Piala Dunia Saudi layak Piala Dunia dan menang dengan baiknya juga. So apabila pemain-pemain Arab Saudi, pemain tempatan bermain dengan pemain antarabangsa ini di bawah pengurusan yang juga bertaraf antarabangsa, sebab banyak pengurus-pengurus yang bawa daripada Eropah, daripada Amerika Selatan. Mungkin cita-cita Muhammad bin Salman ialah lepas ini Arab Saudi next World Cup mungkin sampai kepada quarter final, suku ataupun
semi final. Itu saya rasa itu semi final. Itu mungkin dia kalau tak menang final pun, itu dia punya impian dia. Kemudian apa lagi impian dia? Ialah menjadi tuan rumah pertandingan bola sepak dunia. Mungkin siapa tahu satu hari tahun 2030 Arab Saudi akan terpilih sebagai host untuk Piala Dunia 2030. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia dah ada pengalaman. Sekarang ni dia melihat Qatar menjadi host Piala Dunia pada 2022. Tentu cemburu kan? Okey, pada tahun ini 2023 Saudi akan menjadi tuan rumah buat Piala Dunia klub-klub antarabangsa, klub-klub FIFA. Orang panggil World Club Cup. Arab Saudi juga membidang untuk menjadi untuk tuan rumah Piala AFC Asia yang akan berlangsung pada 2027. Dan ada ura-ura dengar kata sebenarnya Persatuan Bola Sepak Sepanyol telah bersetuju untuk mengadakan permainan Super Cup Sepanyol dari tahun ini 2023 sampai tahun 2029 buat di Arab Saudi. So dia akan bawa pemain-pemain profesional daripada Sepanyol untuk tontonan Arab Saudi dan juga mungkin pelancong. Dan kalau tak salah saya dengar Arab Saudi memang bercadang membidak untuk Piala Dunia 2030. Dia nak join dengan Greek dan Mesir. Macam mana Greek dan Mesir ni? Sebab dekat-dekat kan, dekat dengan Mediterranean kan. Jadi kalau kapal terbang tak payah travel jauh. Cuma Greek adalah negara yang hampir bankrupt. Mesir juga negara yang kita kata miskin. So mungkin kemungkinan besar Arab Saudi akan melabur untuk membina stadium yang elok di Greek dan juga di Mesir supaya boleh menjadi tuan rumah World Cup, join tuan rumah. Apa lagi satu advantage? Takkan ini sahaja, apakah di sebelakangnya? Sebab kita kena, sebab Pak Ida kaji bahawa apakah di sebaliknya tujuan yang nak bawa semua aktiviti antarabangsa ini. Sebab yang kita tahu bukan sahaja aktiviti sukan, tetapi juga aktiviti konsert telah diadakan di Arab Saudi. Bintang-bintang terkenal seperti Mariah Carey, Blackpink, Nelly, Janet Jackson dan ramai lagi. Kenapa? Mengapa? Okey, ini yang Pak Ya rasa ialah ia semua ni menjadi candu buat generasi muda. Kaji balik, penduduk Arab Saudi 37.2 juta pada 2023 tahun ni. Lebih 40% atau 14.8 juta adalah rakyat asing, pekerja asing lah kira. 51% berumur di bawah 30 tahun. 30 tahun ni maknanya dia generasi muda ramai. Biasa generasi muda apa? Hati muda, nak seronok kan. 83.5% tinggal di bandaraya, bandar-bandar besar di Arab Saudi. Jadi maknanya berapa persen ya? Tak sampai 15% yang tinggal di luar bandar. Dan lagi kaji, 80% main bola sepak atau hadir ke pertandingan bola sepak dengan secara regular, secara kerap, atau mengikuti perkembangan bola sepak di internet, di TV dan lain-lain. Bermakna minat bola sepak sangat tinggi. Dan ini sumber Pak Yang ambil daripada www.worldometer.com. Pak Yang akan letak dalam description. Kerajaan Arab Saudi sangat bimbang dengan golongan muda. Mereka akan dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif seperti ISIS, lain-lain lagi lah kan. Dan bangun tentang kerajaannya. Seperti yang berlaku pada bila? Pada Arab Spring. Arab Spring bila? Pada tahun 2010, 2011, 2012 macam tu. Apakah Arab Spring? Arab Spring adalah rangkaian gerakan anti pemerintah di mana terdapat protes, demonstrasi, pemberontakan bersenjata yang menyebar di Jazirah Arab dan Utara Afrika. Ia bermula dengan aksi di Tunisia. Dia mula dengan protes Tunisia dan Mesir yang berupaya untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa pada masa itu. Aksi itu juga apabila ia disebarkan melalui internet, melalui Twitter, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui TV, berjaya menginspirasi golongan pemuda di negara-negara jiran untuk melakukan benda yang sama, aksi yang sama, protes, demo. Kita nak gulingkan kerajaan, kita tak puas hati. Dan memang kebetulannya kerajaan
Jazirah Arab dan di Afrika Utara banyak yang berbentuk diktator kuku besi. Demokrasi hanya pada luaran, tapi rejimnya sangat zalim dan dia kontrol mahkamah supaya menghukum sesuka hati mereka. Benda-benda macam ni maknanya demokrasi yang sebenarnya tidak lahir di negara-negara tersebut, dan itu menjadi asbab untuk mereka terus bangun memberontak. Aksi ini berjaya menggulingkan kerajaan rejim di Tunisia, Mesir, Yaman dan Libya. Kebangkitan di Bahrain berjaya dipatahkan. Kebangkitan di timur Arab Saudi juga berjaya dipatahkan atas tindakan cepat kerajaan-kerajaan ini. Sejak dari peristiwa itu, kerajaan Arab Saudi memang berusaha menyalurkan minat dan tenaga, energi. So, orang muda kan banyak energi kan, nak letak kat mana. Golongan mudanya dengan pelbagai usaha. Antaranya ialah mengadakan konsert dari luar negara. Sebab tu yang Pak Ais sebut tadi, banyak bintang-bintang daripada luar negara yang datang. Kemudian yang PGA Tour Golf. Kemudian yang F1, Formula F1, World Touring Cup Race. Kini dia bertambah menarik dengan aksi bola sepak yang Perdana Saudi ini yang dibentangi oleh bintang terkenal daripada Real Madrid, daripada Liverpool, daripada Manchester United, daripada Manchester City, daripada Paris Saint-Germain. So dia adalah bayangan Liga Eropah, tak jauh beza. So apa yang kita lihat sekarang ialah sebuah kontrak social contract sedang berlaku, sedang dimeterai di antara kerajaan Arab Saudi dan golongan muda, yang mana 51% daripada penduduknya adalah golongan muda ini sedang dibuat social contract. Okey, aku bagi sokan pada engkau, aku bagi konsert pada engkau. Engkau nak siapa? Ronaldo aku bawa. Hari tu dia cuba untuk Messi, tapi Messi tolak tawaran daripada kelab Arab Saudi. Siapa lagi tolak? Salah, Muhammad Salah, Liverpool pun diberi tawaran yang sangat lumayan, dia tolak. So ramai lagi pemain-pemain yang hebat yang memang telah diberi tawaran untuk pindah ke Liga Arab Saudi, tapi mereka menolak. Sekalian bayangkan kalau mereka menerima je, Pak Yang rasa collapse. La Liga, English Premier League, Bundesliga, Italian Premier League akan bubar. Bukan bubar lah, tapi terpaksa gunakan pemain yang second rank lah, yang lapis kedua lah. Sebab nasib baiklah tak semua yang mahu pergi. Tapi itu bukan bermakna mereka tak akan pergi. Itu bermakna mungkin bulan Januari ini ataupun musim panas 2024. Sebab banyak mereka, apa yang dia buat sekarang, mereka tak nak sign agreement untuk tambah kontrak dengan tim yang mereka main sekarang, dengan tujuan mereka boleh berpindah ke Arab Saudi dengan percuma, free transfer. Seperti yang berlaku kepada contohnya Jordan Henderson yang bekas kapten Liverpool, dia pergi dengan percuma. Karim Benzema, Real Madrid, dia pergi dengan percuma. Kenapa dia pergi dengan percuma? Supaya gaji dia tinggi. Apabila kelab bayar sikit kepada bekas kelab dia, jadi kelab Arab Saudi ni boleh bayar gaji yang lebih tinggi kepada dia. Itu dia punya kebijakan dia. Okey, lagi satu ialah langkah diversifikasi ekonomi Arab Saudi. Sekarang ni Arab Saudi hanya bergantung kepada minyak dan hasil daripada umrah, haji lah, ada mungkin sedikit pelancongan. So dengan mengadakan sokan antarabangsa di Arab Saudi, ada diharapkan peminat di Jazirah Arab Utara Afrika akan pergi ke Arab Saudi. Kalau sebelum ni mereka pergi ke Eropah, sebab dia ni memang orang yang loaded kan, banyak duit, so pergi Eropah. Tapi sekarang ni tak payah pergi Eropah, kau pergi Arab Saudi, dekat je. Dan kau bagi orang Islam, sambil-sambil tu menyelam minum air, boleh pergi buat umrah pula. Killing two birds dengan one stone. Maknanya dia menjangkakan ekonomi dari segi pelancongan akan naik. Kemudian pelancongan terhadap sokan. Kemudian juga ialah apa yang berlaku ialah apabila pelabur-pelabur asing melihat bahawa Arab Saudi telah membuka ekonomi, sosio-ekonominya telah terbuka, maknanya dia nampak moden seperti juga UAE sekarang ni dan seperti juga Eropah. Jadi pelabur-pelabur asing akan mahu melabur di Arab Saudi kerana pekerja mereka yang bekerja di sana bebas untuk buat apa sajalah. Contohnya Ronaldo, dia tak kahwin dengan partner dia sekarang, dia panggil partner dia, tak panggil wife.
Dan kemungkinan banyak lagi pemain-pemain yang pergi sana tu partner saja, tak kahwin. Cuma boleh kata 50% daripada pemain yang Eropah yang pindah ke sana juga adalah beragama Islam. Itu satu. Dan Pak Yan nampaklah satu yang tak pernah dibincangkan oleh penganalisa lain ialah apabila pemain-pemain hebat ini mereka pergi ke Arab Saudi dan mereka melihat sendiri culture di Arab Saudi, agama Islam di Arab Saudi, mungkin dengan izin Allah hati mereka akan terbuka untuk menerima Islam sebagai agama mereka, untuk mengubah cara hidup mereka dan untuk kembali kepada fitrah. So itu sesuatu yang mungkin penganalisis Barat tidak nampak, tapi yang Pak Yan nampak bahawa kemungkinan already ada satu pemain Jerman yang telah memeluk Islam, yang berpindah ke Arab Saudi. Dia dah baru-baru dia peluk Islam. So itu yang kita harap, kita doakan supaya mudah-mudahan. Bayangkan kalau Ronaldo yang berhati baik, Ronaldo dia sangat prihatin terhadap kesulitan orang Palestin sampai dia derma banyak duit kepada Palestin. Dan baru ni bila berlaku gempa bumi di Morocco, Ronaldo benarkan hotel dia 5 bintang, hotel 5 bintang di Morocco digunakan untuk penduduk yang terkesan dengan gempa bumi ini. Jadi bayangkan kalau seorang ikon seperti Ronaldo memeluk agama Islam, apakah yang dia boleh bawa? Mungkin dia boleh bawa lebih ramai orang ke Islam untuk mengenali agama Islam dan seterusnya mengambil langkah untuk menerima syahadah. Kita doakan yang terbaik atas usaha yang dilakukan oleh Arab Saudi ini. Jadi saya harap boleh beri komen sendiri di bawah ruangan komen. Saya mohon kawan-kawan supaya share video ini kepada seramai yang boleh. Sebab yalah, Arab Saudi ni adalah macam fokus kita kan, sebab kiblat kita di sana. Jadi kita doa yang terbaik, doakan yang terbaik. Walaupun kita nampak ada elemen yang negatif, kita berhadap dan berdoa supaya ada elemen yang positif juga daripada pemodenan Arab Saudi ini. Jadi sekian itu sahaja, dan kalau ada cadangan-cadangan sila letak dalam ruangan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria-ceria selalu.